Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kita bersama-sama pagi ini bersama dengan saya Muhammad Harfiz bin Hamzah dalam sesi Tadabbur Juz'u Amma. Pada pagi ini kita akan meneruskan sekali lagi bersama-sama 3 surah iaitu surah Al-Zalzalah, surah Al-Adiyat dan juga surah Al-Qari'ah. Jadi apa kata tuan-tuan dan puan, kita boleh terus bersama-sama dengan mushaf. Harapnya pagi ini kita semua dalam keadaan yang sihat. Kalian boleh dengar ya, saya daripada sini audio dan juga visualnya harapnya dalam keadaan yang baik kondisinya, insya-Allah. Mari kita sama-sama mulakan surah Al-Zalzalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma'idhin tuhaddithu akhbaraha بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Surah yang selanjutnya, surah Al-Adiyat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'adiyat dhabha فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Surah yang selanjutnya, surah Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. صدق الله العظيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita sama-sama merafakkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi ruang dan kesempatan lagi untuk kita itqan, bersungguh-sungguh dalam kita memahami kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan hari ini kita masuk kepada 3 surah untuk diperhatikan. Iaitu surah yang pertama pada hari ini untuk kita beri perhatian adalah surah Al-Zalzalah. Zalzalah maksudnya goncangan.
bila kita bercakap tentang zalzal, Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan di awal-awal surah ini bercakap tentang zalzal. Zalzal ini adalah satu goncangan yang amat kuat. Kalau manusia diuji dengan goncangan. Jadi beberapa goncangan yang berlaku dalam kehidupan manusia. Massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Ba'sa itu satu ujian tetapi tidaklah terlalu berat. Dharra itu peringkat yang kedua. Tapi yang lebih jauh daripada itu bila dimasuk kepada zilzal wa zulzilu, itu goncangan yang amat kuat. Sebab itu bila orang diuji sampai digetarkan, digoncangkan jiwanya, itu adalah satu ujian yang amat kuat. Dan satu masa nanti bumi ini juga akan digoncangkan dengan goncangan yang paling kuat. Dan ketika itulah digambarkan dalam surah ini tentang kehancuran. Baik. Ada dua bahagian yang kita boleh beri perhatian dalam surah ini, iaitu ayat-ayat awal bercakap tentang berlakunya goncangan, kemudian bumi mengeluarkan isinya. Pada ayat yang ketiga, ketika itu orang tertanya-tanya, dan pada masa itulah bumi memberikan khabarnya. Kemudian pada ayat yang kelima, setelah diberikan khabar, barulah tahu bahawa adanya perintah daripada Tuhan, dan pada masa itulah manusia keluar daripada kubur dan diperlihatkan tentang amal-amal mereka dan seterusnya. Kalau di awal itu kita melihat tentang bagaimana bumi digoncangkan dan dikeluarkan isinya, maka pada waktu itu barulah manusia mengetahui tentang baik dan buruk amalnya. Allahu Rabbi. Inilah antara bahagian-bahagian awal perbincangan surah ini yang dapat kita berikan perhatian. Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها إذا زلزلت الأرض زلزالها. Ada dua perkataan zilzal di situ. Bila bercakap tentang goncangan yang pertama, itu sudah menggambarkan kekuatan. Tetapi dalam ayat yang pertama itu bukan hanya satu perkataan zalzal, tapi ada dua perkataan tersebut. Ia menggambarkan tentang satu goncangan yang amat kuat. Kalau goncangan yang amat kuat itu, kalau kita goncang sesuatu, boleh jadi sesuatu yang di atas akan jatuh. Tetapi kalau goncangan itu amat kuat, dia akan terjadi yang di atas boleh jatuh ke bawah, yang di bawah juga akan naik ke atas. Nak menggambarkan betapa tak ada tempat dah untuk selamatkan diri. Pergi ke atas, jatuh, pergi ke bawah, keluar. Allahu Akbar. Inilah satu keadaan yang Allah gambarkan tentang satu peristiwa kiamat. Ambillah perhatian terhadap gambaran ini. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Pada masa itu digambarkan manusia, bumi telah mengeluarkan beban-bebannya, kan? Beban-beban yang berada di dalamnya selama ini, dan pada masa itulah manusia tertanya-tanya, mengapa jadinya begini? Mengapa jadinya begini? Dan pada ketika itulah barulah bumi menceritakan tentang khabarnya, beritanya, yang selama ini kita nafikan, yang selama ini kita buat tak tahu, yang selama ini kita buat pekak sahaja. Tapi pada masa itulah barulah dikeluarkan semua berita-berita yang pernah kamu lakukan dahulu. Maka pada bahagian yang kedua surah ini, iaitu surah Al-Zalzalah ini, barulah diketahui tentang, rupa-rupanya adanya perintah daripada Tuhan. Pada masa itu, manusia dikeluarkan daripada tempatnya masing-masing. Baik, kita lihat bahagian yang kedua ini. Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan, بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Pada masa ini, baik amal itu, amal yang baik ataupun amal yang buruk, semuanya akan perhitungkan, semuanya akan dikhabarkan. Mithqala dzarrah, walaupun hanya seberat biji sawi ataupun sebesar zarah, nak menggambarkan betapa kecilnya sesuatu amalan itu, sama ada ia kecil
ataupun besar, semuanya Allah akan hitung. Allahu Rabbi. Sebab itu bila kita membaca ayat daripada surah ini, kita akan bekerja bersungguh-sungguh, kita akan berbuat yang sehabis mungkin, kerana di sana nanti bukan hanya perkara-perkara yang besar. Kita kalau bercakap dekat dunia ini, kita boleh tutup mata kan perkara-perkara yang kecil. Tak apalah, lepaslah. Tetapi di sana, walau hanya sekecil perkara, ia akan diperhitungkan. Sebab itu, tolong jangan ambil mudah terhadap amal yang kecil. Kita buat amal yang kecil, kita buat perkara kebaikan yang kecil. Jangan ambil mudah, kerana yang kecil itu juga akan diperhitungkan. Kita buat kesalahan itu kita anggap kecil. Kesalahan yang kecil juga jangan diambil mudah, kerana yang kecil juga akan diperhitungkan di sana. Allahu Rabbi. Itu memberi gambaran kepada kita agar kita beri perhatian daripada sekecil-kecil perkara. Sebab itu bercakap tentang hal ini, satu ketika Nabi SAW pernah ditanya tentang bagaimana untuk zakat seekor keldai. Kan? Kalau nak diikutkan macam tak perlu je kan. Tapi Nabi bacakan ayat ini. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ia menggambarkan tentang keadaan kalau di sana nanti semua amal kamu, baik kecil atau besar, akan diperhitungkan. Allahu Akbar. Namun begitu, kalau kita lihat ada perbincangan yang sedikit panjang, kena beri perhatian juga. Dalam surah yang lepas, kita sudah melihat bagaimana ada orang yang melakukan amal tetapi amalnya itu salah. Sebab itu, dalam ayat yang kita sudah bacakan tadi juga diberikan peringatan, janganlah sampai kita melakukan amal itu tanpa iman. Ini penting sangat untuk diberikan perhatian. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan dalam surah yang lain, barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Siapa yang menghendaki akhirat, amalnya untuk amal akhirat. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan dunia, kami berikan kepadanya sebahagian dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu bahagian pun di akhirat. Itu yang kita khawatir, sekiranya kita berlaku kebaikan, kita berbuat amal soleh, tapi amal itu tidak diiringi dengan iman. Itu adalah satu perkara yang perlu diberi perhatian bila kita membaca surah Az-Zalzalah ini. Baik, itu adalah surah yang pertama yang kita bincangkan secara ringkas pada hari ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil tadabburnya insya-Allah. Yang kedua, surah Al-Adiyat. Setelah surah yang sebelumnya menggambarkan tentang amal walau sekecil mana pun akan diberi perhitungan, dan surah yang seterusnya ini, surah Al-Adiyat, menggambarkan tentang bagaimana ada orang di atas muka bumi ini berjuang bersungguh-sungguh. Surah Al-Adiyat maksudnya yang berlari kencang. Apakah yang berlari kencang? Kuda kah atau unta kah? Itu perbincangan yang sedikit panjang, tapi kita tidak bincangkan di sini. Ala kulli hal, kita nak lihat dahulu apa yang ada pengajarannya untuk kita ambil bersama-sama dalam surah ini. Minimal dalam surah ini kita boleh lihat ia dibahagikan kepada 3 bahagian. Yang pertama, pada ayat pertama hingga ayat yang kelima, itu gambaran tentang orang yang berjuang bersungguh-sungguh. Di sini digambarkan tentang yang berlari kencang, itu kuda. Kemudian pada bahagian yang kedua, adanya manusia yang angkuh, kanud. Nanti kita bincangkan. Ini bahagian yang kedua. Dan bahagian yang ketiga, ketahuilah sebenarnya apa yang kita perjuangkan di atas muka bumi ini, semuanya akan dipersoalkan kelak di akhirat. Allahu Rabbi. Mari kita sama-sama membaca ayat-ayat awal surah Al-Adiyat. Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal-'adiyati dhabha فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. Lihatlah bagaimana kuda perang berlari kencang, dhabha, dan sampai terengah-engah suaranya itu. Falmuriyati qadha, dalam keadaan dia berlari itu sampaikan kakinya itu mencetuskan api. Kalian bayangkanlah kalau kuda boleh berlari dengan keadaan yang amat kencang sampai nampak berapi-rapi itu adalah satu gerakan yang luar biasa. Kita tengok movie tu kan, kan betapa dahsyatnya pergerakan seekor kuda. Dan dia bukannya keluar tengah hari, dia bukannya keluar waktu-waktu yang lain, dia keluar seawal-awal pagi.
falmughirati subha, nak menggambarkan tentang betapa awalnya kan kuda itu untuk buat apa? Dalam keadaan dia menerbangkan debu-debu. Bayangkan kalau kuda dalam keadaan yang laju di pagi hari sampai berterbangan debu-debu, kemudian dia terus masuk ke kemah-kemah musuh. Fawasatu nabihi jama'a. Dahsyat seekor kuda ini. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan, seekor kuda yang diberi makan oleh tuannya, taat kepada tuannya sehingga mampu melakukan sedemikian rupa yang kita lihat di awal-awal ayat tadi. Kita ada tuan, kita ada Tuhan. Adakah kita mampu melakukan sedemikian rupa? Sebab itu digambarkan di awal-awal surah ini, ia tentang bagaimana keadaan kita di atas muka bumi ini. Sanggup tak kita dalam keadaan agama ini sepatutnya kita pertahankan, dalam keadaan rezeki kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan Islam, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih, satu agama yang tinggi yang sepatutnya dipertahankan. Adakah kita berjuang untuk perkara ini? Dan adakah perjuangan kita itu perjuangan yang sungguh-sungguh ataupun perjuangan yang main-main sahaja? Sebab itu mari kita beri perhatian di awal surah Al-Adiyat ini memberi gambaran tentang sebuah perjuangan yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah pilih kita untuk sama-sama berada di medan juang. Kalau kita lihat kuda, bagaimana hebatnya dia berjuang setelah tuannya memberi makan kepadanya, setelah tuannya menjaganya dengan baik, maka harapnya kita tidak menyamakan kita dengan kuda, tapi kalau kita ambillah pelajaran ini untuk diri kita berjuang, maka kita ada Tuhan yang sebenarnya kita dah dapat banyak sangat nikmat. Marilah kita berjuang bersungguh-sungguh untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita lihat pada bahagian yang seterusnya. Kita langkau pada bahagian yang ketiga. Bagaimana orang yang berjuang sebenarnya perjuangan ini bila kita buat untuk siapa? Itu yang lebih besar untuk diberikan perhatian. Perjuangan ini untuk siapa? Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Maka apakah dia tidak mengetahui bila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur dan yang dilahirkan apa yang ada di dalam dada? Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu maha mengetahui keadaan mereka. Ada orang yang berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala, dan ada orang juga yang nampak seperti berjuang tapi dia berjuang untuk kepentingan diri dia. Sudah pasti ada sesuatu yang amat membezakan antara perjuangan untuk diri semata-mata dengan orang yang berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Kita berjuanglah untuk agama Allah Subhanahu wa taala kerana nanti Allah tahu kamu berjuang untuk siapa. Baik, apakah yang menyebabkan seseorang bersungguh-sungguh tetapi kesungguhannya itu, perjuangannya itu adalah untuk dirinya semata-mata? Sudah dinyatakan dalam bahagian yang kedua surah ini. Kalau kita berikan perhatian bahagian yang kedua surah ini, iaitu surah Al-Adiyat, digambarkan tentang kanut. Innal insana li rabbih lakanut wa innahu ala dhalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya, dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya, dan sesungguhnya dia sangat bakhil kerana cintanya kepada harta. Inilah yang kita nak berikan perhatian sungguh-sungguh. Jangan sampai kita berjuang nampak seperti berjuang di atas muka bumi ini, tapi di sana nanti kita menyesal. Pasal apa? Sebenarnya perjuangan itu bukan untuk agama Allah, tapi perjuangan itu hanyalah semata-mata untuk kepentingan diri kita. Kenapa buat untuk kepentingan diri kita? Kerana digambarkan telah pada ayat ini, kanut. Kanut ini adalah orang yang makan sendiri. Dia kalau dapat harta, dia makan sendiri. Dia kalau dapat kemewahan, dia makan sendiri. Dia dapat apa sahaja, dia makan sendiri. Maksudnya apa? Dia tidak beri kepada orang lain. Dia tidak mahu kongsi kepada orang lain. Yang penting untuk dirinya semata-mata. Ini yang kita tak nak. Ini yang kita nak buang jauh-jauh. Semoga perjuangan kita di atas jalan agama Allah Subhanahu wa taala bukanlah untuk kepentingan diri kita, tapi kita buat insya-Allah atas kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala yang lebih jauh untuk kita perjuangkan dalam hidup ini insya-Allah. Baik. Kita lanjutkan pada surah yang terakhir untuk kita berikan perhatian pada hari ini, iaitu surah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, surah yang ke-101 setelah surah yang sebelumnya, menggambarkan tentang bagaimana adanya orang yang berjuang
Dan Allah sudah menggambarkan di hujung-hujung surah yang lalu bagaimana Allah mengetahui tentang balasan di sana, dan surah Al-Qari'ah kembali mengingatkan kita nanti akan adanya ketukan-ketukan yang besar, kembali mengingatkan kita tentang bagaimana dahsyatnya berlakunya hari kiamat nanti. Maka mari kita berikan perhatian pada surah yang seterusnya ini, iaitu surah Al-Qari'ah. Allah Subhanahu wa taala nyatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah, yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth, wa takunul jibalu kal 'ainil manfush. Al-Qari'ah bermaksud satu ketukan yang kuat. Kalau kita dengar satu ketukan di luar rumah kita, hentakan yang amat kuat, dalam keadaan sekarang PKP, tak boleh keluar rumah pula kan, bukan tak boleh keluar, tapi dalam keadaan yang amat terhad, tiba-tiba dekat luar rumah kita berlaku satu dentuman yang amat kuat. Adakah kita akan, biasalah tu dentuman itu? Tak, kita akan tertanya-tanya. Pada masa itulah mal qari'ah, orang bertanya-tanya tentang apa benda yang berlaku tu. Qari'ah, ketukan apa yang berlaku itu. Kemudian ditanya lagi, wa ma adraka mal qari'ah, apa dah jadi ni? Nak jadi apa ni? Itu menggambarkan tentang kerisauan kita. Kalau duduk dekat dalam rumah, kita dengar macam tu, ya Allah, apa nak jadi ni? Apa nak jadi apa pula ni? Itu gambaran-gambaran yang diberikan perasaan bila berlakunya hari kiamat kelak. Dan pada ayat yang keempat, lebih dahsyat keadaannya. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Pada hari itu manusia seperti anai-anai, seperti kalkatu. Kita lihat bagaimana anai-anai dalam keadaan yang terpinga-pinga, dalam keadaan yang tidak tahu hala tujunya. Kalau kita tengok kelkatu malam-malam, kalau adanya banyak kelkatu malam-malam tu kan, kalau dekat lampu biasanya, pada waktu malam itu, dia akan duduk di lampu-lampu itu. Banyak sangat pada waktu malam. Tiba-tiba, pada siang harinya kita tengok, dah tak ada dah dekat lampu tu. Rupanya, dia dah bergelimpangan di atas lantai. Bahkan ada yang sampai dah tercabut-cabut kepaknya. Allahu Akbar. Bayangkan, kita digambarkan dalam keadaan yang huru-hara macam tu kan. Ramainya manusia pada hari ini, nampak macam meriah je. Tiba-tiba, esoknya dah tak ada apa-apa dah. Kan? Allahu Akbar. Itu digambarkan tentang bagaimana dahsyatnya hari kiamat nanti. Wa takunul jibalu kal ahnil manfush. Dan pada hari itu juga, gunung seperti mana bulu-bulu yang diterbangkan. Kita tengok gunung bukannya kecil, besar. Tapi di sana pada waktu berlakunya Al-Qari'ah, gunung seperti mana debu, seperti mana bulu yang diterbangkan. Bulu yang diterbangkan macam mana ringan, macam mana mudahnya nak diterbangkan. Amat mudah. Daripada hari itu, kalau gunung yang diterbangkan, Masya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar. Ini gambaran-gambaran yang besar tentang hari kiamat. Apakah kita masih lagi boleh bermain-main dengan gambaran yang Allah sudah berikan? Kita tengok cerita-cerita Armageddon, kita tengok cerita-cerita tsunami dan sebagainya di televisyen itu. Itu sudah menggambarkan, ya Allah, kalau berlakulah pada hari ini pada saya, tak tahu nak lari ke mana. Tapi Al-Qari'ah itu bukan satu perkara yang kalau. Ialah satu perkara yang pasti akan berlaku. Dan pada masa itu, manusia barulah dia tahu, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عَيْشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. Dan ada pun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Maka kita jom berjuanglah di atas muka bumi ini. Kalau kita sudah baca surah yang sebelumnya tentang perjuangan, kita berjuanglah untuk hidup yang diredai di atas muka bumi ini. Mudah-mudahan ketika mana kita kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bertemu dalam keadaan kita juga diredai. Allahu Akbar. Tapi yang kita takut, kalau di dunia ini kita sudah diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tak nak gunakan akal, maka di sana nanti disediakan bagi orang yang tidak mahu menggunakan akal dengan baik di atas muka bumi ini, nanti kelak mereka disiapkan dengan hawiyah.
Apa itu hawiyah? Satu neraka yang paling dalam. Dan ketika mana menggambarkan tentang neraka yang paling dalam ini, saya memetik tentang sebuah perbincangan bercakap tentang hawiyah, iaitulah ia bermaksud hujung kepala yang terbenam ke dasar neraka kerana ia dicampakkan dalam keadaan kaki di atas dan kepala di bawah. Neraka yang paling dalam itu dicampakkan dalam keadaan kakinya di atas dan kepalanya di bawah. Bayangkan. Allahu Akbar. Dan hawiyah ini disifatkan sebagai tingkat neraka yang paling bawah. Kata Syekh Asy-Syanqiti, biasanya bila sesuatu dilemparkan dari satu tempat yang tinggi, benda yang paling berat akan jatuh dulu dan anggota manusia yang paling berat adalah kepalanya. Allahu Akbar. Ini digambarkan tentang bagaimana keadaan di akhirat kelak. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada huru-hara yang berlaku di sana nanti. Sebab itu, marilah kita sama-sama menggunakan akal yang sihat. Kita berpandukan kepada Al-Quran dan juga Sunnah. Kita kembali kepada wahyu. Mari kita sama-sama lakukan perkara ini. Ya Allah, kita dah baca dah surah-surah yang ada ini. Betapa gerunnya, betapa ya Allah kami ini berjuang dengan perjuangan yang amat sedikit. Betapa ya Allah kami buat perkara-perkara yang hanya mementingkan kepada diri kami. Di sana nanti ada digambarkan orang yang bahagia, tapi ada juga digambarkan tentang orang yang derita. Ya Allah, golongkanlah kami dalam keadaan orang yang bahagia. Jadikan kami orang yang bersungguh-sungguh dalam memperjuangkan agama ini. Baik, mari kita perhatikan pada bahagian-bahagian akhir surah ini, bahagian-bahagian akhir perbincangan kita, iaitulah apa resolusi yang dapat kita ambil daripada surah-surah yang sudah kita bincangkan. Pada surah Al-Zalzalah, kita akan rasai kegerunan dahsyatnya peristiwa hari kiamat. Kalau kita baca tadi, Iza zulzilatil ardu zilzalaha, satu goncangan yang amat dahsyat, yang atas jatuh ke bawah, yang bawah naik ke atas. Ya Allah, luar biasanya. Allahu Akbar. Penghujung surah ini juga benar-benar menjadikan kita mahu menjadi orang yang berusaha melakukan kebaikan walaupun ianya dipandang kecil di mata manusia. Jangan sesekali ambil remeh kepada amal yang kecil dan selalu juga memandang berat akan kesilapan kecil kerana khawatir akan dipersoalkan kelak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu juga digambarkan pada surah Al-Zalzalah ini. Janganlah kita mengambil enteng tentang dosa-dosa yang kita nampak tak apa, kecil je tentang perkara tersebut. Surah yang seterusnya, resolusi surah Al-Adiyat. Surah Al-Adiyat pada ayat-ayat awal itu, jom kita buat sungguh-sungguh berjuang untuk agama. Kalau kita baca tentang yang berlari kencang itu, bagaimana dahsyatnya yang dilakukan oleh kuda, apakah kita tidak mampu untuk melakukan sedemikian rupa setelah banyak nikmat yang kita terima di atas muka bumi ini? Buatlah untuk agama, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Itu satu perkara yang perlu diberi perhatian. Dan mengapa adanya orang yang berjuang untuk dirinya sendiri? Allah sudah nyatakan kerana adanya penyebab, adanya sakit ini, namanya kanut, makan sendiri. Maka kita tidak mahu ada penyakit ini dalam hati kita. Kita buang jauh-jauh. Ya Allah, jauhkan kami daripada penyakit yang luar biasa, yang dahsyat ini. Baik, yang seterusnya, resolusi surah yang ketiga yang kita lihat pada hari ini, surah Al-Qari'ah. Apa resolusinya? Beringat sebelum kita terpinga-pinga kelak. Kalau kita lihat kelkatu, kita lihat anai-anai, bagaimana terpinga-pinganya nanti, dan kita tidak mahu dalam keadaan terpinga-pinga di waktu Al-Qari'ah. Dan di dunia ini, binalah kehidupan yang diredai, agar di sana kelak kita juga dalam keadaan dibangkitkan, dalam keadaan kita juga puas hati, dalam keadaan yang kita sudah lakukan di atas muka bumi ini, Allah redha akan kita. Dan yang terakhir, tolong kita gunakanlah kepala yang tempat letaknya akal ini, tempat letaknya otak yang fizikal ni, untuk kita berfikir sungguh-sungguh dengan panduan wahyu, sebelum nanti adanya tempat yang dinamakan sebagai hawiyah, neraka yang paling dalam, dihumbankan orang yang tidak mahu melakukan amal soleh di atas muka bumi ini. Baik, inilah 3 resolusi yang dapat kita berikan perhatian, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan untuk kita setelah kita faham. Ada lagi yang lebih jauh daripada itu, bagaimana untuk kita beramal sungguh-sungguh dengan kefahaman ini. InsyaAllah, seperti mana biasa pada waktu tengah hari nanti,
ada Malaysia Quran Time, tuan-puan jangan ke mana-mana pada pukul 12 hingga jam 1, dan kemudian insya-Allah kita sekali lagi war-warkan walaupun sudah mencapai targetnya, tapi kita mahu lebih lagi untuk disampaikan kepada hospital dan juga pusat kesihatan. Kalian boleh menyumbang wakaf Al-Quran di nombor akaun yang tertera di bawah itu. Wallahu a'lam. Insya-Allah kita berjumpa lagi di lain hari. Doakan agar semua dalam keadaan yang sihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.